Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Alizi ingin mentangkan tentang syarikat Alizi Sendirian Berhad. Saya selaku Ketua Kumpulan, Encik Ruzani Aiman dan Ahmad Rafai, Encik Ahmad Kamal Farid bin Encik Helmi, Encik Muhammad Ali Fikri bin Abdul Rahim, Encik Syahiruddin bin Saul Hamid dan Puan Tinesha anak perempuan Mohon. Kami akan mentangkan tentang syarikat Alizi Sendirian Berhad. Persilakan Puan Tinesha untuk mentangkan slide. Selamat sejahtera, nama saya ialah Tinesha anak perempuan Mohon. Saya ingin menerangkan tentang pengenalan. Pengenalan kita boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu definisi ataupun konsep. Yang kedua ialah pengenalan organisasi. Definisi ataupun konsep boleh dibahagikan kepada empat, iaitu definisi organisasi, definisi pembuatan, definisi etika dan juga definisi tingkah laku. Yang pertama ialah definisi organisasi. Definisi organisasi adalah sebuah persekitaran yang melibatkan individu dan tiga kerja serta saling bekerjasama bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Yang kedua ialah definisi pembuatan. Proses dalam menghasilkan atau mencipta sesuatu bagi tujuan memenuhi kehendak atau keperluan untuk sesuatu. Seterusnya juga dalam definisi pembuatan, penghasilan yang melibatkan perkhidmatan atau barangan fizikal untuk dijadikan sebagai keperluan yang dapat digunakan. Definisi yang seterusnya adalah definisi etika. Definisi etika adalah moral atau nilai yang menjadi pengalasan dalam diri individu. Seterusnya, prinsip yang diramalkan oleh seseorang dalam melakukan apa jua tindakan. Definisi yang terakhir adalah definisi tingkah laku. Definisi tingkah laku sikap yang terdiri daripada dua kategori, iaitu sikap positif atau negatif individu. Tingkah laku ditakrifkan sebagai akhlak yang terdapat dalam diri individu yang akan ditonjolkan kepada umum sama ada bersikap kepada negatif ataupun positif. Seterusnya sekarang saya ingin menerangkan tentang kepentingan organisasi. Mengenal pasti tanggungjawab iaitu pengurus dan pekerja bahawa perlu jelas berkenaan tanggungjawab supaya dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan amanah. Yang kedua ialah untuk mencapai hala tuju atau matlamat sesebuah organisasi. Seterusnya adalah memastikan kelancaran dalam setiap tugas atau kerja yang diberikan. Yang terakhir adalah membina hubungan antara pekerja dan rakan kongsi untuk meluaskan dan membina empayar organisasi. Terima kasih. Latar belakang syarikat Alizi Sendirian Berhad adalah sebuah syarikat kosmetik di Malaysia yang mula menjalankan perniagaan sekitar pada tahun 2018 yang dikawasi oleh Puan Zira Abdullah bersama suaminya Encik Muhammad Alif Kadir. Syarikat ini telah menghasilkan produk untuk penjagaan kulit wajah khususnya untuk para wanita di Malaysia. Visi syarikat ini membantu para masyarakat yang mempunyai masalah kulit serta menyediakan platform untuk melahirkan usahawan kecil di negara ini. Misinya pula ialah memberi produk yang sesuai kepada pengguna dan memastikan produk tersebut halal. Di samping membantu masyarakat terutamanya suri rumah tangga untuk menjadi ejen supaya dapat membantu meningkatkan taraf hidup. Pada tahun 2020, syarikat ini telah memberi peluang kepada masyarakat untuk turut serta mencari pendapatan ketika negara sedang mengalami krisis pandemik. Oleh itu, syarikat ini telah mengambil insentif memasarkan produk secara online dan telah menjadi viral dan akhirnya berjaya memasuki pasaran di negara ini. Syarikat ini telah membuka perniagaannya di Kuala Kerai, Kelantan dan lokasi tersebut menjadi tempat memulakan perniagaan kerana pengasasnya mengesasarkan masyarakat di kawasan tersebut dan akan memperluaskan pasaran perniagaan ini di seluruh Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum. Doktor, saya Syahiruddin bin Saul Hamid, DG 979817. Saya akan bercakap saya akan buat pembentangan mengenai isu ketiga, iaitu isu atau masalah kajian pembuatan. Jenama skin design yang dikeluarkan oleh syarikat Alizi Sendirian Berhad telah mencetuskan kontroversi pada tahun 2022 apabila terdapat bahan yang membahaya dalam produk mereka yang dikesan dalam beberapa produk yang dihasilkan. Masalah yang dihasilkan bagi problemnya bagi syarikat ini, mereka mengambil jalan mudah, iaitu
Bagi meningkatkan perniagaan, maka pihak pengeluar tidak melakukan peranan dalam mengeluarkan produk serta memastikan produk selamat digunakan sebelum ia dipasarkan kepada pengguna. Careless. Oleh itu, berdasarkan masalah pembuatan dari segi keselamatan produk skim dessert, menggunakan merkuri dalam produk tersebut ia sangat bahaya bahawa bahagian pembuatan tidak mengambil serius dalam bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Dan proses produk tidak mengikut spesifikasi keselamatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya, tidak menjaga kualiti produk dalam bahagian pembuatan, tidak menjaga kualiti dipasarkan. Sekitar 2020 yang pengguna telah membuat banyak laporan yang memberi kesan selepas mereka menggunakan produk ini sehingga mereka perlu mendapatkan rawatan daripada pakar kulit. Isu seterusnya, isu yang dapat dalam syarikat adalah tentang penggunaan bahan tidak selamat, iaitu berdasarkan kajian pemerhatian, Skin Dessert telah menggunakan bahan tidak selamat pada produk kerana pada produk mereka seperti menggunakan produk merkuri kepada krim muka yang memberi kesan sampingan kepada pengguna, dan mereka telah mendapatkan bekalan mungkin daripada sumber-sumber yang tidak diautoriti. Pihak pengurusan masalah seterusnya, pihak pengurusan tidak bertanggungjawab pada pembuatan produk dan berikutan pula adalah pemilik produk Skin Dessert tidak bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan, iaitu tidak mengambil serius terhadap masalah yang berlaku apabila tidak membayar ganti rugi kepada pengguna produknya yang bermasalah dan berlepas diri. So setakat ini saja kita dalam kajian kami dapat mendapati beberapa masalah yang dihadapi oleh syarikat Alizi Sdn Bhd ini, yang mana mereka tidak menjadi satu syarikat yang bertanggungjawab kepada produk yang mereka hasilkan serta dapat menghasilkan produk yang tidak berkualiti kepada pengguna. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Syahir. Saya akan meneruskan pembincangan ini berkenaan dengan cara atau cadangan penyelesaian masalah organisasi. Okey, cara atau cadangan yang pertama ialah mengenal pasti punca masalah. Punca masalah harus dikenal pasti supaya dapat diselesaikan dengan cara yang sesuai. Misalnya, masalah berkaitan pembuatan produk jenama Skin Dessert. Yang kedua, melakukan perbincangan antara pekerja di semua bahagian atau jabatan. Perbincangan antara pekerja di organisasi penting jika mengalami sesuatu masalah, kerana dalam perbincangan terdapat beberapa pandangan daripada pekerja yang akan membantu dalam mencari penyelesaian masalah yang berkesan kepada organisasi. Yang ketiga, memastikan mutu dan kualiti terpelihara. Masalah organisasi boleh diselesaikan apabila seluruh pekerja organisasi dalam jabatan menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sewajarnya. Yang keempat, peranan pemimpin. Peranan pemimpin salah satu kaedah atau cara dalam menyelesaikan masalah apabila pemimpin harus memastikan keseluruhan organisasi menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sewajarnya. Yang kelima, menurut Feli, memanfaatkan masalah sebagai peluang baru yang akan wujud. Oleh itu, menurut beliau, masalah yang berlaku dalam organisasi perlu dimanfaatkan supaya organisasi lebih berdaya saing dan berinovasi. Yang terakhir ataupun yang keenam, cara sentiasa bersikap tidak mementingkan keuntungan namun sentiasa peka dengan perubahan pengguna. Bersikap tidak mementingkan diri adalah penting dalam membentuk tingkah laku bermoral kerana akan membantu dalam mencapai matlamat organisasi sekaligus memahami serta dapat membantu individu lain dalam menyelesaikan masalah. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Kamal Farid bin Encik Helmi. Terima kasih kepada Encik Alif. Kesimpulannya, organisasi merupakan sebuah unit atau firma yang terdiri daripada pekerja yang menjalankan tugas dan tanggungjawab bertujuan untuk mencapai matlamat. Selain itu, organisasi juga terdapat beberapa bahagian jabatan iaitu yang perlu dikawal selia supaya kejayaan yang berterusan dapat dicapai oleh organisasi. Dalam tugasan ini, masalah atau isu yang dihadapi adalah masa yang singkat dalam penghasilan produk, tidak menjaga kualiti produk, penggunaan bahan yang tidak mengikut spesifikasi dan harga bahan penghasilan yang murah dan tidak berkualiti. Oleh itu, masalah yang dihadapi oleh organisasi perlu diselesaikan dengan beberapa cadangan
atau kaedah, misalnya mencari atau mengenal pasti punca masalah, mengadakan perbincangan peranan pemimpin dan memanfaatkan masalah kepada perkara yang positif. Sehubungan itu, jenama Skin Dessert perlu diperluaskan dengan lebih berhati-hati dalam pembuatan produknya supaya terus mengekalkan jenama tersebut dalam kalangan pelanggan. Secara keseluruhannya, sesebuah organisasi perlu saling bekerjasama dalam menangani matlamat dan sentiasa berusaha supaya dapat mengekalkan perniagaan di pasaran tempatan maupun antarabangsa. Sekian saja penerangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.